membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Dua perkara ini sangat berkait rapat namun mempunyai maksud yang berbeza, iaitu kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah adalah dua perkara yang berbeza yang mempunyai keunikan yang tersendiri. Agak serupa, tapi nyatanya berbeza. Itulah yang dimaksudkan dengan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. COVID-19 ataupun dikenali dengan coronavirus. Virus ini mula dikesan di Wuhan, China dan mula merebak ke serata dunia. Sesiapa yang dijangkiti oleh virus ini akan menghidapi simptom-simptom seperti sirik beret, selsema, demam panas dan mula hilang daya rasa. COVID-19 mula memasuki Malaysia pada 25 Januari 2020 dan mula merebak pada 18 Mac 2020. Pandemik COVID-19 ini menyebabkan ekonomi Malaysia mula merudum. Pusat Membeli Belah merupakan sebuah bangunan besar yang menempatkan pelbagai jenis kedai di dalamnya. Namun begitu, pandemik COVID-19 ini telah membuatkan banyak kedai, kecuali kedai yang berkeperluan di dalam Pusat Membeli Belah, terpaksa ditutup sementara untuk mematuhi SOP kerajaan. Dan pembeli juga tidak ramai kerana tidak boleh keluar rumah melebihi 2 orang. Bagi memastikan perniagaan terus aktif, perniagaan secara atas talian dijalankan dan untuk penghantaran segera, aplikasi seperti Lalamove dan Mr. Speedy sering digunakan. Hal ini juga sekaligus mampu mengurangkan penularan wabak COVID-19 di dalam negara. Cabaran COVID-19 yang seterusnya adalah pada sektor perindustrian. Kilang merupakan sebuah bangunan industri besar di mana para pekerja memproses benda dan juga mengawal pemprosesan mesin daripada satu produk ke produk yang lain. Namun begitu, terdapat cabaran yang perlu dihadapi oleh kilang ini di mana pekerja yang perlu hadir adalah dalam kuantiti yang sedikit. Namun begitu, jalan penyelesaiannya adalah di mana pengurus kilang boleh membuat jadual kilang supaya pekerja boleh datang secara bergilir-gilir dan juga proses pembuatan masih berjalan dengan lancar walaupun pekerja yang hadir dalam kuantiti yang sedikit. Pelancongan bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu lagi, sektor pelancongan telah menjadi nadi penggerak ekonomi beberapa buah negara. Sektor ini terjejas setelah wabak pandemik COVID-19 menular. Wabak ini menyebabkan pembukaan berlaku terhadap semua sektor industri di seluruh negara. Cabaran yang dihadapi ialah penutupan operasi sektor pelancongan dan perhotelan menyebabkan pihak syarikat menanggung kerugian yang besar sehingga ada di antara mereka yang jatuh mutuis. Di samping itu, ramai pekerja dalam sektor pelancongan terpaksa diberhentikan akibat pandemik COVID-19. Penyelesaiannya ialah, oleh kerana wabak pandemik ini belum hilang, pihak pengusaha pelancongan perlu sanitasikan kawasan pelancongan. Selain itu, kaedah penyampaian atau hebahan mengenai tempat pelancongan juga boleh diubah. Jika sebelumnya hebahan promosi atau apa saja berkaitan dengan tempat pelancongan disampaikan dengan membuka booth, kali ini pihak pengusaha pelancongan boleh menggunakan AI, iaitu Artificial Intelligence, sebagai medium baru untuk menyampaikan sebarang info terkini mengenai pusat-pusat pelancongan. Seterusnya, saya Sherry Anna Donald akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan isu hospitality. Pada masa ini, seperti yang diketahui umum, wabak ataupun pandemik yang melanda seluruh negara dikenali sebagai wabak coronavirus atau lebih dikenali lagi sebagai COVID-19. Kadar jangkitan kes yang semakin meningkat dari hari ke hari dan juga pertambahan jumlah kematian semakin meningkat. Permasalahan yang wujud pada ketika ini adalah hospital semakin tidak mempunyai ruangan yang cukup untuk menempatkan dan merawat pesakit-pesakit yang disahkan positif COVID-19. Oleh itu, alternatif yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa adalah menubuhkan pusat kuarantin ataupun dewan untuk menempatkan pesakit-pesakit yang disahkan positif COVID-19. Ini kerana membuka ruang kepada pesakit-pesakit lain untuk menerima rawatan di hospital berikut. Seterusnya, penambahan jumlah kontena juga telah dibuat untuk meletakkan ataupun menempatkan mayat ataupun jenazah-jenazah pesakit yang telah meninggal akibat COVID-19 agar pengurusan jenazah lebih terurus dengan baik.
Cabaran COVID-19 yang seterusnya ialah kehilangan pekerjaan. SIP merekodkan seramai 99,696 pekerja diberhentikan kerja di antara Januari hingga November lalu. Ini disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar semua sektor pekerjaan perlu ditutup. Penyelesaiannya adalah pekerja perlu membuat 2 pekerjaan untuk menampung kos sara hidup semasa PKP seperti Foodpanda, Grab dan banyak lagi. Pembelajaran atas talian mula diperkenalkan oleh kerajaan dan sedang giat dijalankan. Ini kerana ianya sesuai mengikuti situasi pada masa kini. Cabaran yang dihadapi ialah kebanyakan pelajar mengambil sikap sambil lewa dan guru tidak lihat kemampuan. Penyelesaiannya, pengajar perlu tegas dan menetapkan masa pembelajaran online. Pembentangan juga perlu dirakam dahulu dan dihantar kepada pengajar agar lebih berkesan. Kesimpulannya bahawa kita dapat melihat terdapat banyak cabaran yang dialami oleh masyarakat semasa pandemik COVID-19 ini. Antara pihak yang menghadapi cabaran ialah pihak perniagaan, perindustrian, pelancongan, pendidikan, hospitaliti dan peluang pekerjaan. Oleh itu, masyarakat perlu peka, bersiap sedia terhadap perubahan persekitaran dunia yang sentiasa berubah-ubah. Masyarakat perlu memberi kerjasama dan sokongan kepada pemimpin untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini. Akhirnya, senario COVID-19 yang kita dilihat sebelum ini mungkin tidak lagi berlaku selepas PKP ditamatkan kerana masyarakat sudah selesa dengan keadaan semasa COVID-19. Kecanggihan dan kemudahan teknologi yang sedia ada akan memudahkan kehidupan masyarakat untuk mengatasi cabaran-cabaran bakal datang. Semua amalan ini akan menjadi norma baharu kepada kehidupan masyarakat di Malaysia. Aktiviti-aktiviti yang dikategorikan sebagai norma baharu ini mungkin menjadi perkara yang baharu kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.